masih waras hari ini? Mas, kata-kata hari ini dong. Jika kalian pusing memikirkan hari ini, tenang, masih ada hari esok untuk memikirkannya. Oke, kali ini saya akan membahas film yang menceritakan tentang kisah Inspektur Arjun, seorang inspektur hukum di kantor polisi baru setelah diskor selama 2 bulan dan dia menghadapi situasi yang tidak terduga. Film ini dibintangi oleh Kicap Sudap sebagai Arjun atau Max, kemudian Valmak Star Kumar dan Sukerta Wek. Tanpa perlu basa-basi lagi, dan ini dia Max 2024. Ini dia Kicap Sudap kembali dengan peran yang penuh aksi, tapi kali ini dia bukan sekedar polisi biasa. உங்க வீடு எந்த ஏரியால இருக்கு? சுபாஷ் நகர் 3வது தெரு. ஆனா Film ini bukan sekedar laga biasa, ada balas dendam, konspirasi, dan misteri yang harus dipecahkan. Oke, siapkan kopi dan rokok atau apapun itu, mari kita lanjut ke ceritanya. இன்ஸ்பெக்டர் ரூம்ல வைங்க. நான் செக்கிங் முடிச்சிட்டு சாய்நகர் ஸ்டேஷன் அந்த பெண்டிங் ஃபைல்ஸ். உங்க சார் அவரு அவனை இங்க வந்ததுக்கு அப்புறமாவது Arjun atau yang dikenal dengan nama Max, seorang mantan polisi yang baru saja kembali dari masa skorsingnya. Tapi kali ini dia tidak kembali hanya untuk bekerja seperti biasa. Ada misi yang harus diselesaikan. இது ஏதோ எனக்கு சரியா படலனே அவனுங்கள நானே போய் தேடுறேன். டேய் ஜெகதி சார். மேடம் எப்படி மேடம் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் மேடம். நீங்க கம்ப்ளைண்ட் வாங்க கூடாது சார். அந்த ஸ்டேஷன் போங்க. எஸ்ஐ ஜெகதீசன் சொன்னான்னு சொல்லுங்க. கம்ப்ளைண்ட். Namun kini setelah 2 bulan dia kembali dan tanpa disadari kembalinya dia akan membuat sebuah rahasia besar yang bisa mengubah segalanya. நீ அடுத்து இங்க என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாம பேசிட்டு இருக்க. என்ன ஆக்சன் எல்லாம் எடுத்துட்டு போட்டோம். நான் பேர் போட மாட்டேன். அனாவசியமா வார்த்தை. Kembali ke kantor polisi, ada 2 orang yang dihajar Mike, yaitu Michael dan Vera, yang merupakan anak dari seorang menteri. Tidak hanya itu, Michael dan Vera ditemukan tewas di kantor polisi tanpa ada yang mengetahui siapa pembunuhnya. போயிருந்தேன். என்னது ஸ்டேஷன் பூட்டி இருக்கு? எங்க போயிருக்க அந்த பசங்க உள்ள தான் இருக்கணும். ராவணா நீ மெயின் டோர் க்ளோஸ் பண்ணு. தாஸ் நீ மேல போய் செக் பண்ணு. முட்டை போயிரு. அவனுக்கு சண்டை போட்டுருக்கான்னு தெரிஞ்சிருந்தோம். ஏடா தனியா. Tidak lama setelah kejadian, Max datang dan mempertanyakan kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Namun, dengan insting yang dia punya, Max menganalisis kenapa 2 pemuda ini bisa tewas. Kemudian, beberapa saat datanglah 50-60 motor yang mendatangi kantor polisi yang ingin membebaskan Michael dan Vera tanpa mereka ketahui jika 2 pemuda tersebut sudah tewas. Tiba-tiba terjadilah pertarungan yang melibatkan Max dan kelompok geng motor. Tidak ingin menjadi kambing hitam atas tewasnya anak menteri
menteri, Max membuat rencana seolah-olah tewasnya anak menteri terjadi akibat kecelakaan dan kemudian membereskan kantor polisi sehingga tidak terjadi apa-apa. தொடங்குற இந்த யுத்தம் மேக்ஸ் நைட் எல்லாரும் சல்யூட் பண்ணுங்க. உனக்கு மறுபடியும் போஸ்டிங் கொடுத்ததே தப்பா இருக்கு. மினிஸ்டர் புது ஆளுங்களை விடுங்க, டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற பழைய ஆளுங்க கூட நம்ப மாட்டாங்க. அப்ப நாளைக்கு Kemudian kita akan diperkenalkan dengan Ropa, seorang inspektur kejahatan yang lebih cerdas daripada anjing pelacak polisi. Saat ini dia sedang menyusun rencana agar bisa masuk ke kantor polisi dan membongkar rahasia yang terjadi di kantor polisi. ரிட்டையர் போறீங்க, அதுல டென்ஷன் இருக்கீங்க. சரி, இவங்களும் அதுக்கு டென்ஷன்ல வரேன். Beginilah jika dua orang jenius saling bertemu. Mereka saling beradu pikiran dan strategi agar dari masing-masing mereka bisa menyelesaikan misi. Ropa dengan misi untuk mencari anak menteri dan Max dengan misi agar tidak menjadi kambing hitam atas tewasnya anak menteri. Julukan Ropa lebih cerdas daripada anjing pelacak memang benar adanya. Di sini kita akan diperlihatkan dengan kejeniusan Ropa dengan bisa menganalisis semua kejadian yang terjadi di dalam kantor polisi. Bahkan dia bisa menganalisis sampai jam dan selisih menit kejadian di kantor polisi. சொல்லு, போலீஸ் கஸ்டடியில பசங்க இருக்காங்களா இல்லையா? இருக்கலாம். Selalu saja ada pengkhianat dalam setiap kelompok. Kali ini salah satu dari anggota Max, yaitu Govinda, menjadi pengkhianat dengan menjadi mata-mata dari anak buah menteri. Namun sebelum memberikan informasi, Govinda berhasil dijaga sehingga mereka tetap aman. செவத்துல இருக்கிற புல்லட் மார்க்க பார்த்துட்டா. இவன் சொல்றது கரெக்ட் தான். நம்ம பசங்க ஷூட் பண்ண கோவத்தில் தேவராஜ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிருக்கான். அடுத்த 20 மினிட்ஸ்லயே Ada kalanya kita harus menunggu musuh memulai peperangan, atau sebaliknya kita harus menyerang. Dengan begitulah kita akan tahu kelemahan mereka dan mereka akan menyadari kekuatan kita. Itulah kalimat yang diungkapkan Max sebelum memulai peperangan dengan Gani dan Frada. சில நேரங்கள்ல எதிரிங்க யுத்தத்தை தொடங்குவாங்கன்னு காத்திருக்காம நாமளே தொடங்கிடணும். அப்பதான் எதிரியோட பலவீனம் என்னன்னு நமக்கும் தெரியும். Bagi Max yang cerdas dan jago bertarung, hanya butuh 10 menit saja untuk menghabisi anak buah Gani dan Frada. Tidak hanya itu, Max berhasil memindahkan mayat Michael dan Vera tanpa diketahui oleh anak buah Gani dan Frada. Tidak semua prajurit di belakang komandan bisa sepemberani dan secerdas dia. Kalau mereka ada, maka peperangan tidak akan menarik. Kelakuan konyol anak buah Max yang membiarkan mayat dari Michael dan Vera berada di bagasi mobil yang dijadikan pengalihan, dan mobil itu sudah berada di tangan Ropa. யாருக்கிட்ட பேசுற? எவன்டா உன்னை வர வேணாம்னு சொல்லுது? Kini situasi Max semakin sulit ketika semua keluarga anggota anak buah terancam. Kejadian ini membuat Max harus berpikir keras agar keluarga dan anak buahnya bisa tetap aman. அவர் வீடு மாதிரி போயிட்டாரு. நீங்க ஹாஸ்பிடல் கூட்டு போங்க. நீங்க அவங்க கூட ஜாக்கிரதையா போங்க. அங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேரை சுகுமார் ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்புறேன். நீங்க தான் Saat Max keluar dengan mobil polisi, ternyata ada anak buah Gani dan Frada yang menyusup untuk menginformasikan keberadaan Max. Tapi Max tidak sebodoh yang dia kira.
Mike sudah mengetahui penyusup dalam mobil dan mengubah rencananya. Lampu. Dengan percaya diri, Mike memancing semua anak buah Ghani dan Frada di kawasannya dia sendiri untuk menyelamatkan keluarga dari anak buahnya yang sudah diculik, serta membawa kembali mayat Michael dan Vera. Kemudian menghabisi anak buah Ghani dan Frada tanpa sisa. பசங்க எங்க இருக்காங்க நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இனி Di sini kita akan dibuat sangat-sangat terkejut. Ternyata Michael dan Vera telah dibunuh oleh salah satu anak buah Mike, yaitu Rahwana. Rahwana mengaku jika dia murka kepada Michael dan Vera yang telah memperkosa anaknya yang masih di bawah umur dan membunuh Michael dan Vera. Tidak hanya itu, Rahwana membuat seolah-olah Michael dan Vera saling membunuh agar aksinya tidak ketahuan. நீ முதல்ல கிளம்பு நம்ம வீட்டுக்கு போகாத உன் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போய் 11 வயசு பொண்ணு சார் அவளை அமடமாக்கி Kembali ke Ghani setelah mengetahui fakta bahwa Michael dan Vera telah tewas. Dia mengarahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Mike sebelum pagi tiba. Dan terjadilah pertempuran yang sangat epik antara Max dan anak buahnya melawan Ghani dan anak buahnya. Setelah berhasil mengatasi anak buah Ghani, Mike terlihat sedang menjelaskan kepada media jika Ghani menggunakan jabatannya sebagai menteri untuk menculik anak kecil dan memperkosanya, di mana itu merupakan hal yang sangat biadab. வீடியோ ப்ரூஃப் இருக்கியா உங்க பசங்களை நீங்களே மறைச்சு வச்சுக்கிட்டு அர்ஜுன் உங்க ஆபீஸ்க்கு வருவாங்க அப்ப பசங்களை நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணவே இல்லையா? Tamat, endingnya sangat mewaraskan. Secara keseluruhan, film ini menceritakan Mike, polisi cerdas dan pemberani yang berupaya membongkar kasus penculikan anak di bawah umur yang didalangi oleh menteri. Tidak hanya itu, beberapa polisi seringkali memanfaatkan jabatannya untuk mencari uang dengan cara berkomplotan dengan seorang gangster. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, seberapa tinggi jabatanmu, jangan pernah memanfaatkannya hanya demi kepentingan pribadi saja. Saya Mas Jawa, izin pamit dan salam waras.